Wa minha masailu nafisatun adummuha ilaihi ay ilal mukhtasari fi madhanniha. Dan sebahagian daripadanya masailun nafaisul mustajadat, itu ialah beberapa masalah-masalah yang bagus-bagus yang aku gabungkan akannya masail kepadanya mukhtasar, pada tempat dhannya masail. Jadi Imam Nawawi di dalam mukhtasar ini, di dalam kitab Minhajul Talibin ini, beliau menambahkan beberapa hal-hal yang tidak ada di dalam kitab Muharrar, dan beliau tambahkan pada tempat-tempat yang beliau anggap layak untuk ditambahkan. Yang bagi ala yakhliyal kitabu ayil mukhtasaru wa ma yadhummu ilaihi minha. Yang sepantasnya lah bahawa tiada sunyilah kitab mukhtasar ini dan barang-barang yang digabungkan akan ianya kepada yang mukhtasar, dari mana tidak sunyi daripadanya masail tersebut. Jadi masail yang beliau tambahkan ini memang selayaknya mesti ditambahkan, karena andai kata tidak ada maka akan terdapat kekurangan. Jadi untuk kesempurnaannya beliau tambahkan beberapa masail-masail ini. Sarraha biwasfiha asyamili lahu ma taqaddama wa zada alaihi idharan lil udhri fi ziyadatiha fa innaha 'ariyatun 'anit tankiji bi khilafi ma qablaha. Sarraha mensarihkan ianya Imam Nawawi, ataupun menegaskan ianya Imam Nawawi dengan mensifatkannya masail, dengan mensifatkannya kata-kata masail, sifat alladhi yang mencakup lahu baginya wasaf oleh barang-barang yang telah dahulu ianya. Di belakang Imam Nawawi menyebutkan nafaisul mustajadat, termasuk daripada ma'adumuhu ilaih di belakang insya-Allah taala ialah minan nafaisil mustajadat, kata-kata nafais. Jadi di belakang sudah ada kata-kata nafais, sedangkan minha masailu nafisa ini termasuk daripada nafaisul mustajadat juga. Tapi di dalam masail ini beliau tambahkan lagi kata-kata nafisah. Jadi nafisah di dalam nafais, nafisah di dalam nafais. Kenapa beliau tegaskan wazad? Itulah dikarenakan menurut beliau tadi masail tersebut sangat layak, sangat penting untuk ditambahkan. Wazada alaihi, dan menambahkan dia yang Nawawi atas wasaf tersebut untuk menampakkan bagi bentuk keuzuran. Maksud keuzuran beliau seolah-olah ini kan mukhtasar, seharusnya mukhtasar kan ringkas, tapi kok malah ada tambahan-tambahannya, seolah-olah bukan mukhtasar. Jadi beliau mengatakan yang saya tambahkan ini masail nafisah ya, walaupun dia memang ini mukhtasar, tapi yang saya tambahkan ini sesuatu yang penting, yang sangat bagus. Nafisah di dalam nafais. Jadi beliau tambahkan dikarenakan memang beliau anggap dengan sangat penting untuk ditambahkan. Fa innaha, maka sesungguhnya nafisah, masail nafisah ini itu sunyi ia daripada perdebatan-perdebatan, dengan sebalik barang-barang sebelumnya daripada masail nafisah. Yang sebelum pembahasan minha masailu kan semua bayan khilaf. Yang bayan-bayan khilaf wahaisu aqulu semua itu kan termasuk dalam golongan nafaisul mustajadat juga. Di nafaisul mustajadat ada dua pembahasan. Ada masail mustajadat yang memang ia pembahasan tentang khilafiyah, dan ada yang nafaisul mustajadat yang merupakan sebuah ziyadah yang penting, iaitulah masail nafisah ini. Maka nanti ke depan kita akan dapatkan, perlu kita ketahui bahawa
qultu, Imam Nawawi mengatakan qultu dan ditutup dengan wallahu a'lam. Itu qultu yang isinya nafaisul mustajadat dan qultu yang isinya masailun nafisah itu berbeda. Memang permulaannya dikatakan qultu oleh Imam Nawawi dan di belakang ditutup dengan wallahu a'lam. Tapi akan terlihat bedanya, yaitu bedanya jika qultu yang nafaisul mustajadat itu sebelum daripada qultu, pembahasan sebelum qultu itu merupakan khilafiyah, dan isi yang di dalam qultu tersebut merupakan tarjih Imam Nawawi yang berbeda dengan khilafiyah yang di belakang. Dalam artian tarjih Imam Nawawi menolak tarjihnya Imam Rafi'i, itu qultu nafaisul mustajadat. Sedangkan qultu yang masailu nafisah, itu qultunya ialah di belakang pembahasan qultu itu tidak ada khilafiyah, dan isi daripada qultu itu sendiri merupakan penambahan surah ataupun pelengkap daripada pembahasan yang di belakang qultu tersebut, itu qultu masailu nafisah. Maka beliau katakan tadi fa innaha 'ariyatun 'anit tankid, maka sesungguhnya masailu nafisah itu yang sunyi daripada perdebatan. Jadi isi daripada qultu masailu nafisah itu isinya ialah penambahan surah, pelengkap surah daripada yang di belakang qultu tersebut pembahasannya. Bi khilafi ma qablaha, dengan sebalik sebelumnya masailu nafisah. Yang di belakang ini kan semua wahaisu bayan khilaf, termasuk qultu yang nafaisu mustajadat, qultu tulak tasahih. Itu di belakangnya memang ada khilafiyah, dan isi qultunya merupakan penolakan tasahih daripada Imam Rafi'i oleh Imam Nawawi. Wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lamu. Dan aku ucapkan pada awal-awalnya masailun nafisah akan kata-kata qultu, dan aku ucapkan pada akhirnya masailun nafisah akan wallahu a'lam. Jadi isi di antara qultu dan wallahu a'lam itulah masailun nafisah. Masailun nafisah dalam bentuk ziyadah, penambahan surah. Tujuan beliau kode dengan qultu pada awal dan wallahu a'lam pada akhir, litatamayyaza an masailil muharrari, supaya bahawa berbedalah ianya masailun nafisah daripada masalah-masalah muharrar, supaya bahawa isi qultu ini menunjuki bahawa dia memang pembahasan yang tidak ada di dalam kitab muharrar. Itu isi daripada qultu tersebut. Maka seolah-olahnya kitab mukhtasar ini, itulah Minhajul Talibin ini, walaupun dia mukhtasarnya daripada muharrar, tapi seolah-olah dia ialah syarah daripada muharrar, karena hal-hal yang tidak ada dalam muharrar disebutkan di sini di dalam Minhajul Talibin, dan apa yang ada dalam muharrar semua ada disebutkan dalam Minhajul Talibin. Demikianlah Imam Nawawi sangat bagus, sangat pandai dalam membuat sebuah karangan, bentuknya ringkas tapi semakna sebuah syarah. Wa qad qala mithla dhalika fi istidraki tashihi alaihi. Dan sungguh berkata juga dia Imam Nawawi akan semisal demikian. Beliau ucapkan juga qultu dan ditutup dengan wallahu a'lam pada masalah istidrak tasahih di atas Imam Rafi'i. Itulah qultu nafaisul mustajadat, qultu tulak tasahih. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ada dua macam yang dikodekan dengan qultu dan wallahu a'lam. Qultu tulak tasahih, itulah qultu yang sebelum qultu merupakan ada khilafiyah, dan isi qultu tersebut menolak tasahih Imam Rafi'i yang di belakang qultu tersebut. Dan satu lagi adalah qultu nafaisul masailu nafisah, yang memang bentuknya penambahan surah muharrar. Wa qad zada alaihi min ghairi tamyizin ka qawlihi fi faslil khala'i wa la yatakallamu.
Dan sungguh menambahi juga dia Nawawi di atasnya muharrar daripada tiada membedakan. Tadi kan beliau tambahkan masailun nafisah, ialah jelas bahawa isi daripada masailun nafisah bisa dibedakan bahawa dia bukanlah isi muharrar, dikarenakan memang ada dikodekan pada awalnya qultu dan ditutup dengan wallahu a'lam. Tapi terkadang-kadang Imam Nawawi menambahkan yang tidak ada dalam muharrar, tapi tidak beliau kodekan dengan qultu dan wallahu alam. Cuman kata-katanya hanya singkat, mungkin kadang panjang. Seperti kata-katanya Imam Nawawi pada fasal khala', pada fasal qadha hajat WC, wala yatakallamu. Itu wala yatakallamu dalam muharrar tidak ada kata-kata wala yatakallamu. Tapi dalam Minhajul Talibin ada, Minhajul Abidin, Minhajul Talibin ada. Itu ziyadah beliau juga, tapi tidak beliau sebutkan, tidak beliau kodekan dengan qultu dan wallahu alam pada ujungnya. Wa ma wajadtahu ayyuhan nadhir fi hadzal mukhtasari min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrari fa'tamidha fala budda minha. Dan bermula barang-barang yang engkau dapati akan ianya barang, wahai para peninjau, para penganalisa. Itulah kita orang-orang yang belajar, maksudnya yang membaca kitab ini, kitab Mukhtasar Minhajul Talibin ini. Jadi bermula barang-barang yang engkau dapati akan ianya wahai para nadhir, dalam ini mukhtasar. Apa yang kita dapati daripada penambahan satu lafaz, walaupun hanya satu lafaz, dan seumpama satu lafaz, satu huruf, yang penambahan tersebut di atas barang-barang yang di dalam muharrar. Dalam muharrar memang tidak ada, walaupun hanya satu lafaz yang beliau tambahkan. Maka kata Imam Nawawi, fa'tamidha, maka berpegang olehmu akan ianya ziyadah tersebut. Yang saya tambahkan ini mesti kalian pegangkan, mesti kalian ambil, walaupun itu memang tidak ada dalam muharrar, tambahan saya. Kenapa? Fala budda minha, maka mestilah daripada ziyadah tersebut. Maka tidaklah daripada adanya ziyadah tersebut. Contoh seperti kaziyadati kathirin fi aduwin zahirin fi qawlihi fit tayammumi illa ayyakuna bi jarhihi dammun kathirun au syainon fahishun fi udwin zahirin. Seperti kata-kata, seperti penambahan kata-kata kathirin. Kata-kata kathirin dalam muharrar tidak ada kata-kata kathirin. Dan penambahan kata-kata fi udwin zahirin. Dalam muharrar tidak ada kata-kata fi udwin zahirin. Yang beliau tambahkan pada ucapannya Imam Rafi'i pada masalah tayammum. Dalam muharrar Imam Rafi'i sebutkan illa ayyakuna bi jarhihi dammun. Dammun itu muharrar sampai dammun saja. Ditambah oleh Imam Nawawi kathirun. Itu kathirun ziyadah Imam Nawawi, memandang daripada muharrar. Dia mesti penambahan kata-kata kathirun tersebut, karena berbeza hukumnya. Karena jika hanya sebatas dammun saja, maka mutlak hukumnya, baikkah darah yang banyak ataupun darah yang sedikit. Tapi Imam Nawawi menambahkan kait darah yang sedikit, darah yang banyak yang berpengaruh. Ataupun pada contoh kata-kata syainon fahish fi adwin zahirin. Di kata-kata fi adwin zahirin itu tidak ada dalam muharrar. Dalam muharrarnya kata-kata syainon fahish, maka ditambahkan fi adwin zahirin. Itu kata-kata fi adwin zahirin itu mesti ditambahkan. Itu penyempurnaan surah. Wa kadza ma wajadtahu minal adhkari mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi. Wa kadza ma wajadtahu minal adhkari mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi min kutubil fiqhi fa'tamidhu fa innahu haqqaqtuhu min kutubil hadithil mu'tamadati fi naqlihi. Dan demikian juga itu barang-barang
yang engkau dapati akan ianya ma, wahai para nadhir, para peneliti, penanalisa, itulah orang-orang yang mengaji kitab ini, yang engkau dapatkan daripada segala zikir-zikir. Hal keadaan ianya zikir-zikir itu yang bertentangan bagi barang-barang yang ada dalam muharrar dan yang lain daripadanya muharrar daripada kitab-kitab fikih. Jadi anda kata ada zikir-zikir dan doa-doa yang Imam Nawawi sampaikan dalam Minhajul Talibin yang berbeza zikir dan doa tersebut daripada yang ada dalam muharrar dan yang bukan muharrar, maka kata Imam Nawawi fa'tamidhu, maka peganglah olehmu akan ianya ma tersebut. Jadi peganglah yang saya sampaikan, kata Imam Nawawi. Alasan beliau, fa inni, maka sesungguhnya aku tahqiqkan akan ianya ma, itulah zikir-zikir tersebut. Aku tahqiqkan daripada segala kitab-kitab hadis yang muktamad pada nakalnya hadis. Jadi segala zikir-zikir yang aku sampaikan dalam kitab Minhajul Talibin ini semua dengan dasar hadis-hadis yang kuat dengan nakal yang sahih. Di patokan Imam Nawawi dalam masalah zikir-zikir itu langsung hadis, bukan nakal daripada para fuqaha, langsung nakal daripada hadis para ulama hadis. Alasan beliau kenapa menakal daripada hadis, li'tina'i ahlihi bilafdhihi bi khilafil fuqaha'i fa innahum ya'tanuna ghaliban bi ma'nahu. Karena para ulama hadis menganggap penting oleh para ahli hadis dengan lafadznya hadis. Jadi para ulama hadis dalam meriwayatkan sebuah zikir-zikir, doa-doa, mereka meriwayatkan memang lafaz daripada hadis yang memang warid daripada Rasulullah. Makanya lebih diutamakan daripada nakal para ahli hadis. Dengan sebalik para fuqaha, zikir-zikir dan doa-doa para fuqaha memang warid daripada Nabi juga, cuman lafaznya berbeza. Karena para fuqaha dalam meriwayatkan mereka tidak mengedepankan lafaz, tapi mereka mengedepankan makna. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka fuqaha itu menganggap penting mereka pada kebiasaannya dengan makna hadis. Yang penting sejalan dengan makna hadis, lafaz zikirnya ya terserah, yang penting semakna saja. Itu ulama fuqaha. Makanya Imam Nawawi tidak mengambil rujukan daripada zikir-zikir dan wirid-wirid, doa-doa daripada riwayat para fuqaha. Beliau lebih mengedepankan riwayat daripada para ulama hadis. Waqad uqaddimu ba'dha masailil fasli li munasabatin, dan sungguh aku dahulukan akan sebahagian masalah-masalah fasal karena untuk kesesuaian. Di Imam Nawawi dalam peletakan fasal, dalam sebuah fasal nanti ada masalah-masalahnya. Masalah-masalah dan yang dalam fasal tersebut Imam Nawawi urutannya tidak seperti dalam muharrar. Beliau agak ubah-ubah sedikit dikarenakan alasannya untuk kesesuaian dalam pembahasannya. Au ikhtisarin, ataupun alasannya untuk meringkaskan pembahasan, jangan terlalu panjang. Maka beliau ubah sedikit urutan daripada yang ada dalam muharrar. Wa rubbama qaddamtu faslan li munasabatin, dan terkadang-kadang aku dahulukan akan satu fasal untuk kesesuaian. Bahkan terkadang-kadang memang fasal yang Imam Nawawi ubah. Urutan fasal dalam muharrar itu ada yang diubah oleh Imam Nawawi, bentuk fasalnya. Yang haknya dalam muharrar itu tertakhir, tapi dalam Minhajul Talibin didahulukan oleh Imam Nawawi. Alasannya karena untuk kesesuaian. Contoh, kata qadimi faslit takhyiri fi jaza'i saidi ala faslil fawati wal ihsari, seperti mendahulukan fasal takhyir, memilihkan pada balasan perburuan di atas fasal fawat wal ihsar. Dalam kitab muharrar disebutkan pembahasan fasal fawat wal ihsar dulu, baru disebutkan fasal takhyir fi jaza' said. Menawi membalik posisinya.
lebih dahulu disebutkan jazak sid, baru disebutkan fasal fawad wal ihsar, kerana lebih cocok seperti itu menurut Imam Nawawi. Wa arju an intamma hadzal mukhtasaru wa qad tamma walillahil hamdu ayyakuna fi ma'na syarhi lil muharrari. Dan aku harapkan, kata Imam Nawawi, jika sempurnalah oleh ini mukhtasar. Itu kata-kata beliau sebelum beliau menulis lengkap, mengkhatamkan mukhtasar. Dan kenyataannya memang waqad tamma, dan sungguh telah sempurna dia mukhtasar. Walillahil hamdu. Jadi memang Allah Ta'ala telah menyempurnakan beliau untuk mengkhatamkan mukhtasar ini. Dan beliau harapkan, ini doa beliau dan memang diijabahkan oleh Allah, beliau harapkan akan bahawa adalah dianya mukhtasar ini itu sabit pada semakna syarah untuk kitab Muharrar. Seperti yang tadi disampaikan bahawa Imam Nawawi memang apa yang ada dalam Muharrar tidak beliau buangkan. Fa inni la akhdhifu ay asqutu minhu syai'an minal ahkami aslan. Maka sesungguhnya aku, kata Imam Nawawi, tidak aku gugurkan daripada Muharrar akan sesuatu pun daripada segala hukum-hukum pada asal-asal. Apapun hukum-hukum yang ada dalam Muharrar, semua tersebutkan di dalam Mukhtasar, di dalam Minhajut Talibin. Tidak ada yang satu pun yang beliau buangkan, yang beliau gugurkan. Jadi apapun yang ada dalam Muharrar beliau sebutkan semua. Wala minan khilafi, dan juga tidak ada dari yang beliau gugurkan daripada khilafiyah. Apapun khilafiyah yang ada dalam Muharrar tetap beliau sampaikan dalam Minhajut Talibin. Walau kana wahyan, sekalipun adalah dia khilaf itu yang sangat lemah, dhaifan jiddan, sangat lemah. Sangat lemah khilafnya, tetap beliau sampaikan. Walaupun sangat lemah disampaikan juga. Jadi apapun yang ada dalam Muharrar tidak beliau buangkan. Majazan anil saqiti, hal keadaan ia kata-kata wahyan itu menjadi majaz daripada makna dasarnya saqit. Wahyan asal katanya saqit, gugur, tapi ini maknanya ialah dhaif, itu majaz isti'arah. Ma'ama, di samping beliau tidak membuangkan sedikit pun apapun yang ada dalam kitab Muharrar. Ma'ama ay ati bi jami'i mashtamala alaihi mashuban bima asyartu ilaihi minan nafaisil mutaqaddamati. Beserta barang-barang, artinya ati aku datangkan dengan seluruh barang-barang yang mencakup ianya barang atasnya Muharrar. Apapun yang ada dalam Muharrar aku sampaikan semua dalam Mukhtasar ini, dalam Minhajul Abidin ini. Hal keadaan diriku itu yang mengiringkan dengan barang-barang yang telah aku isyarahkan kepadanya barang daripada segala nafaisul mustajadat yang telah dahulu disebutkan. Jadi di samping Imam Nawawi tidak membuang apapun yang ada dalam Muharrar, walaupun khilafiyah yang dhaif tadi disampaikan, dan Imam Nawawi menambahkan apa yang tidak ada di dalam Muharrar. Maka kan seolah-olah memang syarah itu, syarahnya Muharrar. Tapi walaupun dia ringkas, ukurannya lebih tipis daripada kitab Muharrar, tapi dia merupakan syarahnya Muharrar. Karena apapun yang ada dalam Muharrar tidak dibuang, dan yang tidak ada dalam Muharrar ditambah oleh Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin. Wa qad syara'tu ma'a syuru'i fi hadzal mukhtasari fi jam'i juz'in latifin ala surati syarhi li daqaiqi hadzal mukhtasari min haitsul ikhtisari. Dan sungguh aku beserta masuk dalam ini mukhtasar di berbarengan dengan Imam Nawawi menulis Minhajut Talibin. Beliau juga menulis sebuah kitab lain berbarengan sambilan menulis Minhajut Talibin, beliau mengarang sebuah kitab yang lain. Dan sungguh aku beserta masuk dalam ini mukhtasar pada menghimpun sebuah juzuk yang latif. Di sebuah kitab yang lain yang bentuknya memang tidak tebal, tipis.
yang juzuk latif ini itulah sebuah kitab yang lain maksudnya di atas surah syarah. Jadi kitab yang beliau karang sesudah yang berbarengan dengan Minhajul Talibin itu merupakan sebentuk syarah untuk Minhajul Talibin. Kenapa mesti disyarahkan Minhajul Talibin? Beliau sini syarahkan lidaqaiqi dikarenakan halus. Dikarenakan segala halus-halus ini mukhtasar daripada sekira-kira ikhtisar. Jadi mukhtasar ini kan merupakan sebuah ringkasan daripada kitab Muharrar. Di samping dia ringkasan merupakan sebuah syarah untuk Muharrar. Jadi maknanya memang sangat halus, sangat sukar untuk dipahami jika memang orang yang tidak mampu untuk memahami. Maka beliau buatkan sebuah syarah untuk memudahkan kita dalam memahami Minhajul Talibin. Itulah mukhtasar beliau ini. Dan nama kitab tersebut pun beliau namakan dengan Daqaiqul Minhaj. Di berbarengan dengan beliau karang Minhajul Talibin, itulah mukhtasar Muharrar, beliau karang Daqaiqul Minhaj yang merupakan syarah untuk Minhajul Talibin tersebut. Wa maqsudi bihi at-tanbihu 'ala al-hikmati fil 'uduli an ibadatil muharrari. Dan bermula tujuanku dengannya juzuk latif tersebut, tujuan beliau membuat kitab Daqaiqul Minhaj tersebut berbarengan dengan Minhajul Talibin, itu tujuannya ialah untuk memberitahu di atas hikmah pada perpalingan daripada ibarat-ibarat muharrar. Beliau sampaikan apa alasan beliau mengubah ibarat muharrar. Muharrar katakan begini, beliau ubah begini. Itu alasannya beliau sampaikan di dalam kitab Daqaiq. Wa fi ilhaqi qayyidin, dan pada menghubungkan kaid ataupun huruf dalam kalam, au syartin ataupun syarat pada bagi sebuah masalah, wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian mimma bayyanahu, daripada barang-barang yang telah menjelaskan dia Nawawi akan ianya barang. Intinya apa-apa pun yang tidak ada dalam muharrar beliau tambah, kaid yang tidak ada dalam muharrar beliau tambahkan kaid. Beliau jelaskan kenapa mesti ada kaid di dalam Daqaiq, beliau jelaskan huruf juga seperti itu, syarat itu juga seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam muharrar yang beliau tambahkan dalam Minhajul Talibin, itu beliau kemukakan alasan beliau kenapa beliau tambahkan di dalam kitab Daqaiqul Minhaj. Wa aktsaru dzalika minadz daruriyatil lati la budda minha, dan bermula kebanyakan daripada demikian yang beliau tambahkan tersebut, penambahan kaid, penambahan huruf, penambahan syarat pada masalah perpalingan, perudulan daripada ibarat muharrar. Jadi yang beliau kerjakan tersebut itu semua sebahagian daripada perkara yang daruri, yang mesti. Daruri allati la budda minha, yang tidak boleh tidaklah daripadanya, daruri yang mesti. Jadi memang mesti untuk ditambahkan kaid, mesti ditambahkan syarat. Itu hal-hal yang memang daruri, yang mesti untuk beliau kerjakan supaya untuk penyempurnaan. Wa minhu ma laisa bidaruriyin, dan sebahagian daripada demikian itu yang tidaklah dia itu daruri. Memang yang beliau kerjakan penambahan kaid, penambahan huruf itu memang kadang-kadang memang bukan perkara yang mesti, walakinahu hasanun, akan tetapinya demikian itu perkara yang bagus. Memang jika dipandang memang tidak daruri untuk ditambahkan, tapi andai kata ditambahkan hasan, maka hasan, pedoman kepada hasan, maka baguslah untuk beliau tambahkan. Kama qalahu fi ziyadati lafzati talaqi fi qawlihi fil haidi fa idzan qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghairu sawmi wa talaqi fa inna talaqa lam yudhkar qablu fil muharramati. Contoh yang tambahannya memang bukan perkara yang daruri tapi hasan. Kama qalahu, sebagaimana yang berkata dia Nawawi akan iyama pada menambahkan lafaz talak. Kata-kata talak beliau tambahkan pada ucapan Rafi'i pada bab haid. Jadi kata Rafi'i dalam muharrar fa idzan qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghairu sawmi wa talaq. Maka apabila telah putuslah darah haid,
tiada halal lah sebelum mandi oleh yang selain daripada puasa dan talak. Nanti beliau tambahkan kata-kata talak itu bagus. Memang tidak mesti, kerana memang dipahamkan seperti itu surahnya. Jadi hasannya ada dari sisi fa'inna, maka sesungguhnya talak itu belum disebutkan kata-kata talak sebelum pembahasan ini dalam segala yang diharamkan dalam ketika haid. Jadi beliau tambahkan kata-kata talak itu hasan. Wa 'alallahil karimi i'timadi fi tamami hadzal mukhtasari bi ay yuqaddirani ala itmamihi kama aqdarani ala ibtidaihi bima taqaddama ala wad'il khutbati fa innahu la yaruddu man sa'alahu wa'tamada alaihi. Dan di atas dan sabit di atas Allah Ta'ala yang pemurah itulah peganganku. Ini doa Imam Nawawi pada menyempurnakan ini mukhtasar dengan surah bahawa memberi kesanggupan ianya Allah akan daku atas menyempurnakannya mukhtasar sebagaimana yang telah memberikan kesanggupan ianya Allah akan diriku atas memulainya mukhtasar. Dengan apa aku mulai? Dengan barang-barang yang telah dahulu diama atas meletakkan khutbah sebagaimana Allah telah mengidrakkan, menggerakkan Imam Nawawi untuk membuat khutbah. Permulaannya beliau harapkan juga hingga Allah menyelesaikan kitab Muharrar ini, dan Allah telah mengijabah doa beliau dan telah khatam kitabnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu tidak menolak ianya Allah akan siman yang memohon ianya man akan Allah dan berpegang yaman di atasnya Allah Ta'ala. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi fi dzalika wa ghairihi. Dan kepadanya Allah itu tempat penyerahan diriku dan tempat bersandarku pada demikian penyempurnaan mukhtasar ini dan pada selainnya demikian pada segala perbuatan. Memang seperti itu i'tiqad kita, hanya kepada Allah lah kita bersender, kita berpegang, kita berharap. Fa innahu la yukhibu man qasadahu wastanada ilaih. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada mensia-siakan ianya Allah akan siman yang mengkasat iaman akan Allah dan bersandar iaman kepadanya Allah. Summa qaddara wuqu'al matlubi biraja'il ijabati. Kemudian mentakdirkan dia Nawawi. Dia betul-betul beliau mengharapkan untuk diterimakan doa beliau tadi. Kemudian mentakdirkan dia Imam Nawawi akan jatuh yang dituntutkan telah doa beliau tadi dengan pengharapan diterima doa beliau. Maka beliau berkatakan ini bentuk pengharapan yang besar ni daripada Imam Nawawi, seolah-olahnya memang sudah sempurna kitab ini, padahal belum ketika beliau ucapkan ini. Wa as'aluhun naf'a bihi ay bil mukhtasari fil akhirati li bi ta'lifihi wa li sa'iril muslimina ay baqihim bi ayyulhimahum al-i'tina'a bihi. Dan aku mohon akan Allah Ta'ala akan memberikan manfaat dengan mukhtasar ini pada akhirat untukku, dengan sebab mengarangkannya mukhtasar. Itu doa beliau untuk pribadi beliau. Dan juga aku mohonkan manfaat dengan mukhtasar ini untuk seluruh orang-orang yang muslim, yang seluruh mereka muslim. Dengan bentuk manfaatnya ialah dengan bahawa mengilhamkan ianya Allah akan mereka muslimin akan menganggap penting dengannya mukhtasar ini. Itu doa beliau. Jadi beliau harapkan semua muslimin ada manfaat dengan mukhtasar beliau. Bentuk yang tinaknya ialah ba'duhum bil istighali bihi. Yang bermula sebahagian mereka muslimin itu sabit dengan berbimbang dengannya mukhtasar. Itu bentuk yang tinaknya. Contoh istighalnya seperti menulis kitab ini, mencetak kitab ini, dan membacanya, mengajarnya dan memahaminya, wa tafahumin wa syarahin dan mensyarahnya. Dan terbukti banyak sekali syarah-syarah daripada minhajul talibin ini. Wa ba'duhum bi ghairi dzalika, dan bermula sebahagian mereka muslimin yang tindak mereka dengan yang selain demikian istighal, seperti kal i'anati alaih, seperti membantu di atasnya
mukhtasar ini dengan cara mewakafkan ataupun dengan cara memindahkan daripada satu daerah ke daerah yang lain sebagai bentuk pengangkutan ataupun yang bukan demikian. Intinya hendaknya kitab ini betul-betul manfaat untuk seluruh orang-orang beriman dalam bentuk apapun manfaatnya. Wa naf'uhum yastatbi'u naf'ahu, dan bermula bermanfaat mereka muslimin itu menuntut iring ia akan manfaatnya Imam Nawawi juga, dalam artian di ketika kita mendapat manfaat dengan sebab mukhtasar beliau, otomatis Imam Nawawi juga mendapat manfaatnya, pahala jariah untuk beliau. Aidan li'annahu sababun fihi, dikarenakan sesungguhnya Imam Nawawi itu sebab pada mendapat manfaat kita, maka manfaat kita juga mengalir untuk beliau pahalanya, di pahala jariah. Wa ridwanahu anni wa an ahibbai bitasydidi wal hamzi jam'u habibin ay man ahabbahum man uhibbuhum. Dan aku mohon kepada Allah Ta'ala juga akan ridhanya Allah untukku dan untuk segala kekasih-kekasihku. Dibacakan ahibba dengan tasydid, ahibba dengan hamzah. Bermula kata-kata ahibba itu jamak daripada habib, artinya man, siman-siman yang aku cintai akan mereka man. Wa jami'il mu'minina, dan juga ridha Allah Ta'ala untuk seluruh orang-orang yang beriman. Min atfil ammi ala ba'di afradihi, bermula kata-kata wa jami'il mu'minin itu daripada mengatafkan am atas sebahagian afradnya am. Jadi kata-kata jami'al mu'minin itu umum, sedangkan ahibba ni yang pada ani ahibba itu merupakan afrad daripada mukminin juga. Jadi beliau ulang-ulangkan doa. Jadi pertama beliau sebutkan doa khusus untuk beliau dan orang yang beliau cintai, kemudian beliau sebutkan doa khusus untuk seluruh mukmin, termasuk mukmin beliau sendiri dan kekasih-kekasih beliau tadi. Ditakarrara bihi ad-du'a lidzalikal ba'dil ladzi minhul musannifu. Jadi mengulang-ulang oleh Imam Nawawi bihi dengan kata-kata wa jami'il mu'minin akan doa untuk demikian ba'd. Ba'd itulah beliau sendiri, dan ahibba ba'd alladzi yang sebahagian daripada ba'd itulah musannif sendiri rahimahullahu ta'ala.